pemuda, orang muda. Dan orang muda ni adalah merupakan satu force, satu kekuatan. Dalam mana-mana tamadun pun kalau kita lihat, sekiranya perubahan itu datang dengan penyertaan daripada orang muda, lazimnya perjuangan pembentukan tamadun tersebut akan berjaya. Saya yakinlah saudara-saudara pun pernah baca tentang bagaimana kejatuhan Konstantinopel yang dipimpin oleh seorang jeneral yang begitu muda pada waktu itu, iaitu Muhammad Al-Fatih, ataupun dalam bahasa Inggeris dia kata Muhammad the Conqueror. Begitu juga kalau kita lihat dan kita sorot sejarah perjuangan Nabi SAW pun, selain daripada menggunakan kecerdikan, kematangan orang tua, perjuangan tersebut didokong oleh orang muda, seperti Saidina Ali umpamanya yang begitu muda pada waktu itu. Jadi hari ini kita nak bercakap tentang jati diri orang muda. Dia tak mau jalan dah. Yang pertamanya kita nak tengok dulu apa dia jati diri ni. Sebut senang, kan? Sebut senang, orang dia bercakap pasal jati diri. Saya mengkaji ucapan 5 Perdana Menteri. Dr. Mahathir bagi saya 35,000. Dia kata study ucapan yang dibuat oleh semua Perdana Menteri daripada Tunku Abdul Rahman sampailah pada masa itu Pak Lah jadi Perdana Menteri. Jadi daripada Tunku Abdul Rahman sampai Pak Lah itu 5 Perdana Menteri, 50 tahun selepas tahun 57. Maknanya the first 50 years, 5 dekad pertama selepas merdeka. Dan saya dapati dalam ucapan kesemua Perdana Menteri itu bercakap ataupun menyentuh tentang soal jati diri. Jati diri. Jadi jati diri ni apa benda? Sampaikan semua Perdana Menteri menyebut tentang jati diri. Lepas pada itu saya tak tahulah dia sebut ke tak, sebab saya tak kaji lah. Kalau nak kaji boleh bagi duit. Kan mana boleh buat kerja saja lah. Sebab kita perlu modal kan, nak pergi punggah teks ucapan, nak cari arkib dan sebagainya. Itu bukan kerja free. Kena bayar. Jadi jati diri ini secara mudah kita kata sifat ataupun ciri yang berkaitan dengan adat, bahasa, budaya, agama dan sebagainya yang menjadi teras dan lambang kepribadian. Ini yang mustahak ni. Sebab apabila kita sebut jati diri ini dia menampakkan rupanya itu pada lambang kepribadian. Jadi ada kaitan yang sangat rapat antara jati diri itu dan kepribadian, personality. Orang sekarang ni disebut personality. Kalau personality tak tentu arah tu, maknanya jati diri dia pun tak tentu arah. Nampak? Ya. Sebab itu saya membangkang sangat-sangat apabila orang duk kata Melayu malas. Siapa dia yang duk kata Melayu malas ni? Dia kata orang putih kata orang Melayu malas. Saya pernah belajar di tempat orang putih. Di Amerika dulu saya study di Amerika. Orang putih tu lagi malas teruk dari kita. Hari Khamis malam dia dah kira nak parti dah. Happy hour dia panggil. So hari Khamis malam ni belum hujung minggu lagi. Orang putih ni yang main sini ni dulu bangkit tengah hari. Orang putih kan bangkit subuh tak ada. Saya tahu sangat orang yang ada. Masa saya belajar di sana pun tak ada kuliah pukul 8. Di Malaysia kuliah pukul 8. Kalau saudara-saudara tanya student saya
semua kelas saya mula pukul 8. Sama ada 8 ke 10, 8 ke 9. Dan saya bagi tahu nak ambil kelas saya hampa masuk sebelum pukul 8, sebelum saya masuk. Modan saya masuk, saya kunci pintu. Duduklah di luar. Ini perangai saya daripada dulu sampai keluar. Orang Melayu bangkit sebelum subuh lagi. Lepas solat subuh dia turun motong getah. Gelap lagi. Kan? Gelap lagi dia dah motong getah dah. Lepas tu nak tunggu getah tu masuk dalam pot. Barulah dia pergi menyerok. Duk sembang di kedai kopi apa semua tu, sementara nak tunggu getah masuk pot. Pukul 9 gitu dia duduk sembang tu. Masa tu lah orang putih masuk kampung. Dia tengok, duduk sembang. Dia kata, malah duduk sembang di warung, duduk sembang di kedai kopi. Dia tak tahu yang pukul 5 tadi. Ini orang putih tulis dalam jurnal dia. Dia kata lazy Malays. Dan orang kita pula pergi percaya. Itu lagi bengong pada orang putih tadi. Ya tak? Sebab tu kita kena faham tentang cara hidup, budaya. Dan saya mengkaji banyak manifestasi daripada kerajinan orang Melayu ni. Bila saya study keris umpamanya, ukiran halus pada sarung keris, ukiran halus pada hulu keris, itu bukan kerja orang malas. Orang malas mana nak pergi duk korek hulu keris? Hulu keris ni bukan semua buat daripada kayu. Ada yang dibuat daripada gading, ada yang dibuat daripada geraham gajah, kerah kung. Ada yang dibuat daripada taring ataupun gigi ikan paus. Nak pergi cabut geraham gajah tu pun satu hal lah. Nak pergi cabut gigi ikan paus tu mudah lah. Lepas tu korek pula, buat bunga. Pemalas mana nak buat begitu? Pemalas mana nak buat begitu? Ya tak? Jadi fikir dengan akal yang rasional. Lepas ni jangan duk kata lagi Melayu malas. Jadi jati diri ni adalah merupakan integrasi nilai kita, budaya kita, bahasa kita, pegangan kita, fahaman kita, dan pandangan sarwa. Pandangan sarwa ni maknanya world view. Kalau dalam bahasa Jerman dia kata Weltanschauung. Sesuatu kaum. Cara mana kita melihat dunia. Jadi pandangan sarwa orang Melayu ini dipengaruhi oleh alam sekelilingnya, oleh agamanya. Orang Melayu ni pegangan agama dia cukup kuat. Walaupun tak 100% lah. Ada juga yang merapu, tapi banyak yang saya lihat merapu pun dia merapu masa muda, tetapi dekat dah tua tu dia teringat balik lah. Dia bertobat. Muda tak tentu arah. Biasalah muda tu kan, ramai orang macam tu. Yang jadi haru daripada muda sampai tua tak tentu arah. Itu berat. Jadi manifestasi daripada jati diri tersebut terbentuklah watak dan sifat. Itu yang saya katakan tadi. Jati diri itu akhirnya tercermin pada watak dan sifat pribadi dia. Cara berfikir dia, cara hidup dia, penampilan diri dia, yang melambangkan tradisi bangsa. Yang ni yang kita tengok. Dan orang Melayu biasanya dia kuat apabila dia bercakap tentang budaya dia. Setiap tahun Melayu di Selatan Tai, terutamanya di Patani Naratiwat, dia anjurkan Hari Melayu. Baru ni dia anjurkan Hari Melayu, pakai busana belaka, ramai-ramai berkumpul, panik tak ada arah kerajaan Thailand. Dan dia punya moto, dia kata kami tak buat apa pun, kami berdiri saja. Dia kata puak tu kalut lah.
Tak buat apa pun. Dia pakai baju Melayu ramai-ramai, hidup berdiri kat tempat. Oh, panik tak tahu apa. Dia tak hunus senjata pun. Jadi jati diri ini adalah merupakan identiti individu, identiti kita, identiti masyarakat kita, dan identiti negara bangsa, ya, yang mempunyai keutuhan ataupun sifat-sifat keutuhan yang dibanggakan. Ini yang dikatakan jati diri. Jadi jati diri ini mengkristal di dalam jiwa kita, dan ianya adalah merupakan trust jiwa seseorang. Ini yang jadi masalah apabila orang Melayu, khususnya generasi muda sekarang, apabila dia sudah tidak ada jati diri ini, ya, macam mana nak ada jati diri kalau dia tidak kenal siapa dia? Diri dia sendiri pun dia tak kenal. Nak kenal macam mana sejarah dia pun dia tak tahu. Kita kenal ni, kalau orang tanya hang siapa, yang pertama kita akan beritahu kita nama apa, anak siapa. Anak siapa, Tok Wan dulu siapa, keturunan. Ya. Dan kalau kita di kampung, orang kata ni anak siapa, pak dia siapa dulu, Tok Wan dia dulu siapa. Maknanya sentiasa berbalik kepada sejarah bangsa keturunan. Jadi kalau kita nak bercakap soal jati diri, kita kena tahu kita ini siapa. Kalau kita mengatakan bahawa kita ini orang Melayu, maka kita kena tahu sejarah susur galur kewujudan dan juga perjuangan bangsa Melayu itu. Ini saya duk cakap banyak bab sejarah. Untuk sekarang ni jadi isu kes Kedah Pulau Pinang. Dia pemain balik yang saya bercakap di sebuah perai ni lah, tahun 2015. Tak ada kaitan dengan menteri besar, tak ada kaitan dengan Perdana Menteri. Depa pun entah mana masa tu. Yang saya cakap tu tahun 2015. Depa main balik. Tapi fakta tetap fakta. Mana boleh ubah? Mana boleh ubah fakta? Tapi itulah faktanya, itulah perjuangannya, itulah susur galur yang dilalui oleh bangsa kita ni. Kalau kata Kedah perang dengan Siam, memang Kedah perang dengan Siam. Takkan kita nak kata tak. Lepas tu duduk kalut pula, jangan duduk kata nak tuntut Pulau Pinang, saya ikut Siam tuntut Kedah. Macam mana Siam nak tuntut Kedah pula? Sebab tu pagi ni saya bubuh dalam Facebook saya kata kalau Siam nak tuntut Kedah, dia kena tuntut dulu Tom Yam, Som Tam, Pelam Siam, kan? Mi Siam, laksa Siam, apa semua tu, hak tu dulu tuntut. Betul tak? Tu saya duduk kalut lah. Yang ini saya skip sikit dan kita tengok jati diri ini jadi rapuh. Macam mana jati diri boleh rapuh? Jati diri ini jadi rapuh apabila seseorang itu tidak mengenali siapa dirinya yang sebenar, dari mana asal usulnya dan sejarah hidupnya. Dan natijahnya apabila jati diri itu rapuh, maka orang itu tidak ada kebanggaan dirinya menjadi bangsa yang dia dijadikan. Bangsa ni kita tak boleh pilih. Saudara-saudara, kita tak boleh pilih. Kita tak pernah pilih untuk jadi Melayu. Ada satu kajian dulu dibuat dalam kalangan orang muda di Singapura. Ditanya, seandainya kamu boleh memilih untuk dilahirkan sebagai satu bangsa, bangsa apa kamu pilih? Ramai pakat kata kalau boleh pilih dia pun nak jadi orang putih. Tak ada arah orang Singapura ni. Artinya mereka tidak ada jati diri. Sebab Singapura ni dia keliru. Dia berasa macam dia orang putih, tapi tak orang putih. Kan? Itu yang jadi masalah tu. Bahasa kebangsaan dia bahasa Melayu. Lagu dia Majulah Singapura itu dalam bahasa Melayu. Itu dia punya lagu kebangsaan. Tapi cakap Melayu tak erti.
Hilang, identiti itu hilang, jati dirinya hilang. Ya. Sebab tu saya katakan, kalau seandainya kita tidak tahu, tidak kenal asal usul, tidak tahu sejarah, itu sebab sejarah itu mustahak. Tapi sejarah yang betul, bukan sejarah yang ditulis oleh orang yang tidak ada jati diri. Itu lagi kacau, sesat lagi menyesatkan. Ya. Ini saya nak kongsi petang-petang ni sambil-sambil mengantuk ni. Ya. Satu tulisan The Secret History of Freemasonry yang ditulis oleh Juri Lina ni, Architects of Deception. Apa dia kata? Dia kata ada 3 cara untuk melemahkan dan menjajah sesuatu negeri. Yang pertama, kaburkan sejarah. Ini yang kita kadang-kadang saya risau kalau kita kabur sejarah. Sejarah kita tak tuarah, kan? Bercampur aduk antara sejarah dengan legenda, dengan mitos. Yang kedua, hancurkan bukti-bukti sejarahnya. Dia tak ada bukti. Bagi orang muda ni, seeing is believing. Apa yang dia nampak, itulah yang dia yakin. Kalau benda tak ada, nak tunjuk depan mata macam mana? Sebab tu saya kata museum di Malaysia ni kena main peranan. Maaf cakaplah, museum kita pun museum lah, kan? Museum pun jadi tempat simpan barang buruk saja. Sedangkan museum sepatutnya merupakan sebahagian daripada pendidikan. Ya. Ini kita pergi museum pun, yang masa kita pergi masa sekolah rendah dengan kita pergi lah ni serupa barang tu. Ya. Hak duk jaga museum tu pun kita tengok kuih antik dah. Ni nanti orang museum marah saya, saman saya tak mampu. Ya. Jadi hancurkan bukti-bukti sejarah sehingga tidak lagi boleh diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Jadi banyak artifak-artifak sejarah kita itu yang sudah dimusnahkan. Ya. Dan yang ketiga, ini lagi mustahak, putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya dengan mengatakan leluhurnya itu bodoh dan primitif. Inilah yang kata orang Melayu dulu-dulu, ya, tak cerdik. Ya. Tak cerdik, dia kata nenek moyang kita tu tak cerdik, tak pandai, tak belajar tinggi. Ya, saudara-saudara tahu kan, lebih 20,000 manuskrip Melayu berada di Eropah. Tu yang ditulis oleh orang yang dianggap tak cerdik. Kalau tak cerdik, apa ambil buat apa? Lebih 20,000 naskah manuskrip. Kita dah berjaya ambil balik pusat pungutan manuskrip negara, ambil balik 6,000 dah. Ya, sebahagiannya adalah salinan. Sebab yang asal tu dia nak jual balik mahal, ya. Di Leiden University dia kumpulkan. Kalau kita nak beli yang asal tu mahal, beratus ribu. Ya, kita tak kisah dia nak simpan yang asal, simpan lah, tak apa. Sebab dia ada teknologi untuk menyimpan. Ya. Yang kita nak adalah konten, kandungan. Ya. Ramai juga sarjana kita, pelajar-pelajar master PhD kita yang pi kaji kandungan itu dalam segenap bidang, macam-macam. Nanti saya tunjukkan beberapa contoh yang mana yang ada di museum yang saya buat di UPM tu. 1,000 lebih bilah senjata kita disimpan di Tropen Museum. 1,000 lebih bilah senjata kita, keris, lembing, tombak, lawi ayam, kerambit, pisau wali dan sebagainya disimpan di Museum Austria yang tak ada kaitan dengan kita pun. Yang mari sini dulu Portugis, Netherlands, British, Austria. Simpan buat apa? Orang tak cerdik buat. Ya?
takkah kita terfikir kalau manuskrip kita, kalau artifak kita mereka ambil dan simpan dan study, buat kajian, bukankah ada sesuatu yang mereka mencari? Kan? Tapi inilah kita pun terikut dengan apa yang mereka programkan, dan kita pun menganggap maklum sajalah, kita ni orang Melayu, maklum sajalah, orang tua kita dulu tak maju. Nanti kita tengok. Okey, saya tak mau cakap banyak pasal sejarah. Ini satu kata-kata yang saya petik daripada George Orwell ni. Yang ini sangat berkesan dan sangat terkesan apabila saya baca. Dia kata the most effective way to destroy people is to deny and obliterate their own understanding of their history. Cara yang paling berkesan untuk menghancurkan satu bangsa itu adalah dengan menafikan pemahaman mereka tentang sejarah mereka. Jadi ini banyak sejarah kita tak tahu. Kan? Banyak sejarah kita sendiri tak tahu. Banyak sejarah-sejarah kita yang hebat kita sendiri tak tahu. Sejarah perjuangan nenek moyang kita pun tak tahu. Pasal apa? Pasal orang dulu pun tak tulis sangat. Dalam kurikulum sekolah pun tak masuk. Kan? Contohnya sejarah, ramai orang menganggap sejarah Malaysia ni bermula dengan Melaka. Melaka tu 1400. Baru ni apakah sejarah kata 12 lebih start dah. Sultan Kedah 1136 masuk Islam. Daripada Darbar Raja tu masuk Islam tahun 1136 yang menukar namanya kepada Sultan Muzaffar Shah. Itu 1136 sebelum Melaka lah. Tapi ada siapa peduli? Kan, tak ada siapa peduli. Masuk dalam buku sejarah mana? Adakah ini yang diterapkan dalam pemikiran anak-anak? Sungai Batu, ekskavasi baru dapat tahu. Kata 500 sebelum Masihi sudah ada penempatan di Sungai Batu itu. Abad pertama sudah pun menghasilkan jongkong emas dan juga peralatan. Abad pertama Sungai Batu masuk dalam buku sejarah mana? Ramai tak tahu lagi. Pulau Pinang sudah ada penempatan, terutamanya kampung orang Aceh dan sebagainya, lama sebelum Francis Light datang. Dalam buku kita ditulis Francis Light lah yang membuka Pulau Pinang. Awak sebelum tu siapa kata? Dia main buka. Ini saya kata kaburkan sejarah. Sebab tu timbul masalah sekarang. Kalau daripada awal lagi orang Malaysia ini tahu tentang sejarah kita, tak akan timbul soal yang mengatakan bahawa Francis Light lah yang membuka Pulau Pinang, Stamford Raffles lah yang membuka Singapura. Kerana sebelum namanya Singapura sudah ada yang namanya Temasek. Pulau yang sama, tempat yang sama. Kan? Jadi sejarah pun tak tahu. Dan kata George Santayana, those who cannot learn from history are doomed to repeat it. Mereka yang tidak belajar daripada sejarah akan mengulanginya. Kita tak belajar daripada sejarah. Banyaklah hari ni pun kita tengoklah kerajaan Islam naik dan turun, naik dan turun, naik dan turun. Turun ataupun jatuh tu kenapa? Kerana percakaran dalaman, perpecahan dalaman daripada dulu sampai sekarang.
Dan sekarang pun kita tengok orang Melayu ni di Malaysia, majoriti 60% lebih, tapi berpecah, bercakar sama sendiri, berpecah sungguh-sungguh pula tu, bukan melawak-melawak. Kalau pecah begini, kita tengoklah apa yang akan kita dapat. Orang lain tanah pajakan 99 tahun, minta 999 tahun. Kita duk sibuk pecah sama kita. Aku saman hang, hang saman aku. Esok orang lain pula saman dia, lusa dia pula sama orang lain. Tak ada kerja lain. Orang lain 99 dapat 999. Berapa 999? Baik tulis 1000 tu boleh. Dia suka nombor. Yang ni yang dia sibuk kata siam nak tuntut siam nak tuntut Kedah kan. Kalau kita tunjuk balik map ni, peta ni, apakah Kedah tak boleh tuntut balik siam? Ya tak? Ini Kedah tahun 1426 sampai 1826, 400 tahun. Selatannya di Berwas, utaranya di Tanah Serim. Itu Kedah. Termasuklah kampung saya di Setun. Setui. Setun tu siam sebut. Lidah dia tak boleh sebut L. Kampung saya tu Setul, Setui. Ni Kelian Intan. Tak ada lah ni. Hilang terus. Kerajaan Reman Legeh, dua kerajaan Melayu hilang akibat daripada perjanjian Bangkok yang ditandatangani pada 1909 tu. Siapa yang tanda tangan? British dengan Siam. Dia faraid habis tanah kita tanpa persetujuan daripada mana-mana raja ataupun sultan Melayu. Ini sejarah. Batu sempadan tu ada lagi sebagai bukti. Itu yang saya tunjuk gambar tu. Pada batu sempadan itu tertulis perkataan Raman. Itulah kerajaan dulu. Sekarang ni disebut Kelian Intan, kawasan tu. Ini dua negeri Melayu tu, Legeh, Raman. Sebelah sana Yala. Jala tu Yala, siap sebut. Tiba, Sai, lepas tu Kelantan. Ini Bangkok Treaty 1909. Empat kawasan orang Melayu terlepas ke tangan Siam, iaitu Setun, Jala, Naratiwat, Patani. Kawasan orang Melayu. Ini Melaka. Sebab itu tidak betul kalau dalam sejarah ataupun catatan sejarah, hatta buku sejarah sekalipun, yang mengatakan bahawa Ogos 1511 itu jatuhlah Melaka. Bohong. Melaka tak pernah jatuh. Saudara, inilah Melaka. Yang jatuh hanyalah kota dan pelabuhan Melaka. Yang jatuh hanyalah kota dan pelabuhannya sahaja. Melakanya tidak jatuh. Malah dalam sejarah Melaka tak pernah jatuh. Yang jatuh hanyalah kota Melaka, pelabuhan Melaka. Kenapa pendidikan mereka tak buat buku sejarah begitu? Kenapa perlu tokoh tambah? Tanya menteri. Tanya saya nak jawab, tak boleh. Sebab soalan dia kenapa. Bila kenapa tu macam mana saya nak jawab?
Kan? Kita dah puas bercakap dah. Kita kata tak betul itu. Sebab ini hakikatnya. Ya, ini hakikatnya. Bila disebut Melaka tu, sejak daripada ekspedisi di bawah Bendahara Tun Perak lagi. Yang pertama dia langgar Pahang. Dalam buku tulis Melaka melanggar Pahang. Kita kata oh Melaka ni buat apa? Perang sama-sama orang Islam. Tetapi tak ditulis bahawa Pahang pada masa itu di bawah pengaruh Siam. Jadi nak menghalang Siam daripada masuk ke Pahang, maka dilanggar Pahang, ya, dan dia sekat Siam balik gitu aja. Halau Siam keluar daripada Pahang. Sebab ini bukan tanah kamu. Kemudian ekspedisi Tun Perak juga menyeberangi Selat Melaka. Ya, lalu Kampar Indragiri Siak pun jatuh di bawah Melaka. Jadi kerajaan Melaka pada masa itu menguasai Semenanjung dan juga sejalur tanah di Sumatera. Sebab itu sampai hari ini selat yang di tengah-tengah itu namanya Selat Melaka. Sebab kiri kanan adalah Melaka yang menguasai selat itu sampai hari ini. Sebab itu Barat dia berpakat di dalam perjanjian Anglo-Dutch, Anglo-Belanda. Mereka pastikan bahawa jangan sampai kerajaan Melayu ini menguasai Selat Melaka. Kerana inilah pada waktu itu satu-satunya laluan kapal untuk ke timur, untuk ke China. Jadi puak-puak ni dia ambil tol, kaya raya, makmur Melaka pada waktu itu. Jadi perjanjian Dutch, Anglo-Dutch itu membahagikan dan memastikan bahawa yang di sebelah Sumatera itu di bawah satu entiti bernama Indonesia, yang di sebelah Semenanjung ini entiti lain bernama Malaysia. Jadi bila dua entiti, maka mereka tidak akan mampu menjadi kaya raya dengan penguasaan laluan kapal di Selat Melaka itu. Nampak tak? Orang putih punya licik. Padahal pada waktu itu kerajaan Melaka adalah merupakan satu kerajaan yang begitu makmur, kaya raya. Catatan Alfonso de Albuquerque sendiri mengatakan bahawa rampasan di Melaka pada Ogos 1511 itu adalah merupakan rampasan yang terbesar dalam sejarah mereka. Itu pun, kata Alfonso, kami percaya bahawa hanya 1/3 sahaja yang tinggal di dalam kota Melaka. 2/3 lagi sudah pun dibawa lari oleh Sultan Mahmud dan orang-orang. Saki-baki yang tinggal itu pun merupakan rampasan terbesar. Lebih kaya daripada apa yang mereka dapat di Goa, lebih kaya daripada apa yang mereka dapat di Afrika. Ini Alfonso sendiri tulis, bukan saya reka. Tak ada kerja saya nak duduk mereka. Ini yang dikatakan Melaka. Sebab itu apabila jatuh, apabila dia orang datang serang tu, Bendahara Tok Tepuk Bendahara Tok Tepuk pada waktu itu menasihati Sultan. Dia kata, tuanku, nampak gaya peringgi, dia peringgi Portugis. Orang Melayu dulu dia tak panggil Portugis, dia sebut peringgi ataupun Bengali putih. Bengali putih ni sebab waktu Jambang Melaka. Dan dia putih. Yang mereka biasa tengok di Melaka masa itu Bengali gelap. Jadi bila Jambang ni dia panggil Bengali putih tak pun peringgi. Kan? Dia kata, tuanku, nampak gayanya peringgi ni beria benar nak menawan pelabuhan dan kota Melaka. Jadi Sultan Mahmud masa itu tanya, apa nasihat memanda bendahara? Maka bendahara menasihati tuanku. Dia kata, tuanku, pada hemat patik, tuanku berundurlah. 1 kota Melaka jatuh, 10 lagi kota Melaka boleh kita bina. Pasal apa dia kata macam tu?
Nombor satu, pasal duit banyak. Tak ada hal nak buat 10 lagi pun boleh. Yang kedua, banyak lagi muara-muara sungai, sama ada di seberang sana di Sumatera ataupun di seberang sini, yang boleh kita buat kota, buat pelabuhan. Jadi tak heran. Sebab itu Sultan Mahmud berundur. Berundur ke Paguh, kemudian ke Bentan. Itu semua Melaka lagi. Kemudian menyeberangi selat ke Kampar. Dan daripada sanalah ekspedisi menyerang balik itu diadakan. Sehingga Portugis tak boleh nak buat apa. Daripada 1511 sampai 1641, 130 tahun mereka hanya dapat kota Melaka dan pelabuhan saja. 130 tahun. Tak boleh nak buat apa. Pasal serangan sentiasa datang. Sentiasa datang. Akhirnya 1641 tewas. Ditewaskan oleh Johor. Johor itu siapa? Yang menjadi Sultan Johor pada waktu itu adalah anak kepada Sultan Mahmud, iaitu Sultan Alauddin kedua. Menubuhkan kerajaan Johor lama. Jadi daripada seberang sana dipatah balik ke Johor dan ditubuhkan satu kerajaan, menyerang balik. Ini yang kita nak kena faham, kan? Dan saya yakin kita ini sudah kena sumpah, disumpah oleh George Curzon ini, Setiausaha Menteri Luar British daripada 1911 hingga 1921. Apa dia kata? Kalau dalam bahasa Melayu dia kata kita mesti hentikan apa jua usaha yang membawa kepada kesatuan antara umat Islam. Itulah yang berlaku sekarang ni. Tak boleh satu padu. Sebagaimana kita telah berjaya menghapuskan khilafah, maka kita perlu pastikan tiada lagi kebangkitan kesatuan bagi orang Islam, sama ada kesatuan intelektual maupun kesatuan budaya mereka. Jadi kita ni macam kena sumpah dengan Lord Curzon ini. Tak boleh nak duduk semeja, tak boleh nak bersatu padu, bertetak sama sendiri, kan? Nak tahu hebat tak hebat kerajaan Melayu ni? Kita tengok ni. Sebelum Islam, Funan, Kedah Tua, Citu, Tantan, Langkah Sukar, Sriwijaya, Majapahit. Lepas kedatangan Islam, kita ada kerajaan Perlak, kerajaan Kedah Tua, Samudera Pasai, Terengganu, Melaka, Brunei, Sulu, Demak, Kelantan, Patani, Tidore, Ternate. Itu semua adalah merupakan kerajaan-kerajaan Melayu. Jadi hasil daripada ketamadunan Melayu yang sekian lama itu, orang Melayu ni bukan mula tahun 57. Lama sebelum itu sudah ada, sebelum Islam lagi sudah ada kerajaan-kerajaan Melayu. Jadi oleh kerana tamadun itu begitu lama dan hebat, maka kita sudah ada tradisi ilmu yang sudah mantap. British mari itu dia tengok kita dah ada tradisi. Umpamanya sistem pendidikan, kita dah ada sistem pondok. Sistem pondok sudah mantap daripada dulu sampai sekarang pun. Kan berapa banyak pondok di Patani, berapa banyak pondok di Kelantan, berapa banyak pondok di Kedah, berapa banyak pondok sampai ke sini. Sistem pondok. Orang yang mengaji pondok tahulah macam mana, kan? Bukan senang mengaji pondok. 7-8 tahun mengaji pondok. Lepas tu berdepan dengan Tok Guru tanya, aku faham ni. Aku faham, dia kata tak cukup lagi pergi mengaji lagi. Apa tu? Hari ini kita sebut itu viva voce. Pelajar saya yang buat master, yang buat PhD, selepas 3 tahun setengah, 4 tahun, dia menulis tesis dia itu, kemudian diserahkan tesis, suruh kita baca, pemeriksa baca, kemudian kita panggil dia mai berdepan, bentang secara lisan, dan kemudian kita tanya dia soalan. 2-3 jam dia kena tanya gitu. Ada yang tumbang pun ada. Kena tanya 4-5 soalan, tak boleh nak jawab, dum terlentang. Lepas tu kita buat keputusan, adakah tesis itu diterima, adakah tesis itu diterima dengan pembetulan kecil,
Adakah tesis itu diterima dengan pembetulan besar? Adakah tesis itu ditolak untuk periksa semula, maknanya dia kena tulis balik, ataupun akhirnya tesis itu ditolak terus. Proses itu mengikut barat disebut viva voce, tetapi itulah proses yang sudah pun diamalkan di pondok. Sebab itu orang yang mengaji pondok, dia punya keupayaan pemahaman itu dalam berbanding dengan sistem barat yang paper pencil system, exam oriented, sikit-sikit nak periksa. Saya ingat dulu kita mengaji masa saya masuk sekolah dulu tahun 70 mula-mula ya. Dulu-dulu kita ada sistem penggal. Mungkin ada saudara-saudara yang ingat sistem penggal dulu. Penggal 1, penggal 2, penggal 3. Di hujung penggal tu baru ada periksa. Universiti Melaya mula-mula dia menggunakan sistem penggal ini, British system. Lepas itu orang Amerika kata, oh ini tak boleh ni, stress student. Jadi dia buat sistem semester. 1 tahun 2 semester, ataupun trimester, 1 tahun 3 semester. Semester sistem ni dia ada banyak ujian-ujian. Ada yang disebut sebagai ujian bulanan. Tiap-tiap bulan ada ujian. Baca 4-5 muka surat saja nota, lepas tu test. Lepas pada test itu, 4-5 muka surat tu boleh buang lah. Dia tak ulang lah tanya. Dia tak ada comprehensive exam. Jadi sistem tu menjadikan budak-budak malas lah baca 4-5 muka surat dah. Ambil test, dapatlah berapa? Per 20. Lepas tu bulan depan ambil test sekali satu, dapat pula per 20. Hujung semester dia campur, oh okey, dapat B+. Mau tanya balik, mampu tak tahu, tak ingat dah. Jadi penguasaan ilmu itu maknanya tidak mendalam. Sistem pondok penguasaan ilmu mendalam. Ini nanti ada pula orang marah saya, tapi betul. Itulah hakikatnya. Saya dalam sistem ini saya tahu. Kemudian manuskrip seperti mana yang saya sebut tadi. Manuskrip kita sudah ada. Manuskrip ni maknanya yang kita tulis tangan. Yang kita tulis tangan. Kalau yang kita cetak tu nama dia kitab batu. Yang tu kemudian dah. Jadi ni yang Tok Guru dulu tulis tangan tu. Seni bina Melayu sudah begitu hebat, rumahnya, masjidnya. Malam ni saya cakap pasal masjid ni. Tak usuk kalau dia jemput saya mai, memang dia suruh ceramah tak berhenti siang malam. Malam ni nak cerita bab masjid, kita tengok masjid macam mana seni bina masjid. Masjid Nusantara macam mana. Pasal apa Masjid Nusantara tu bentuk dia macam piramid. Orang Melayu dulu kenapa bentuk piramid yang dipilih? Banyak benda yang ikut bentuk piramid. Termasuklah nasi lemak. Kenapa bentuk itu? Awak kalau bungkus lagu lain dia tak jadikan nasi lemak. Tak jadi. Nasi lemak mesti bungkus tajam gitu. Betul tak? So, soalnya kenapa? Sama dengan seni bina rumah-rumah orang Melayu. Kalau kita study betul-betul, kita kaji betul-betul, buat kajian, terdapat falsafah dan sains di sebalik itu. Kenapa yang namanya tebak layak? Pasal apa tebak layak dia dibuat lagu tu? Tebak layak dia panggil. Bendui cantik, tupai-tupai, kuda-kuda. Tanya budak lah ni mampu tak tahu. Bendui cantik. Lantai jarang. Lantai jarang tu aircon tu yang main. Orang tua dulu dia tidur panas malam kan, tarik bantai tepi-tepi lantai jarang tu. Tengah malam pasal nak kencing takut hantu, tunggu batang tu ya. Perkapalan dan pelayaran. Yang ini letih sikit. Perkapalan, kalau orang muda nak tengok tak ada.
Dia kapal ni masalah dia kapal. Saya tanya orang-orang yang apa ni terlibat dengan pelayaran. Kapal ni orang tak simpan, itu masalah. Ya. Kapal bila dah bocok sana sini, dah mula nak reput dan sebagainya, dia tenggelamkan di laut buat tukun. Nah, sebab tu kalau dikatakan hebatnya kapal Melayu antaranya itu Mendam Berahi namanya itu. Mendam Berahi adalah kapal Sultan Mansur, Sultan Melaka pada waktu itu, yang dibina arkiteknya dibina oleh bendahara dan juga Laksamana. Itu sebuah roli, kapal jenis roli. Roli ini maknanya dia ada dayung dan dia ada layar yang hebat, besar, 60 gas. Sukatan dulu disebut 60 gas panjang. Gas itu lebih kurang ela lah. Sebelum ela, orang tua dulu dia pakai gas 180 kaki lebih kurang panjang. Sebabnya apabila dia kapal itu pergi ke Pegu tu Burma lah ni, beli 4 ekor gajah. 4 ekor gajah boleh muat dalam kapal tu. Gajah perang lah, bukan anak gajah. Gajah perang. Gajah perang tu gajah besar. Bawa balik ke Melaka. 4 ekor gajah boleh duduk dalam tu. Makna kapal tu besar, panjang. Kan? Masalahnya kapal tu tak ada. Nak tunjuk bangkai pun tak ada. Jadi orang muda kata muhung, pasal dia tak tengok. Yang buat Melaka tu pula dia pergi buat kapal Portugis. Saya banyak kali sebut orang Melaka tak suka ni. Saya kata kenapa dibuat lambang kejatuhan? Dan saya duduk bising-bising macam tu dalam banyak konferensi, banyak seminar dan sebagainya. Akhirnya kerajaan Melaka kata okeylah, kita akan buat Mendam Berahi dan letak di sebelah Pulau di Lama tu. Satu ketika dia kata kita sudah pun memperuntukkan 10 juta. Sampailah tak nampak lagi pun. Baru bulan lepas saya bawa pelajar pergi tengok. Yang itu adalah saiz sebenar kapal Pulau di Lama yang datang menyerang pada 15-11 bulan Ogos itu. Dan dikatakan bahawa Mendam Berahi lebih besar dan lebih panjang daripada itu. Jadi kalau saudara-saudara pernah pergi tengok yang di tebing Sungai Melaka tu, bayangkan kapal Melayu tu lebih besar daripada itu. Tapi saya tak berani nak cakap lebih pada itu sebab tak ada benda saya nak tunjuk. Di Sungai Batu, excavation oleh Dato' Mohtar Saidin, katanya sudah jumpa kapal dalam tanah di Sungai Batu tu. Tapi nak tarik naik tak ada duit. Sebab dia bukan boleh tarik naik, bukan boleh cangkui gitu je. Memerlukan wang berjuta untuk excavation, untuk naikkan. Lepas tu bila dah naikkan, oleh sebab dia dah lama terendam dalam tanah, dalam ayak tu, dia boleh reput kalau kita dedahkan gini. Dia kena ada cara nak rawat, nak awet dia, kemudian nak kena letak di tempat yang ada ayak yang boleh mengekalkan keadaan dia tu. Kalau tidak dia reput. Mana ada duit? Nak makan tak ada duit, kira nak korek kapal. Harga telur pun tak tentu arah. Persenjataan dan bela diri. Ini lagi satu manifestasi ketamadunan Melayu. Senjata kita macam-macam. Ada puak bengong mana pula kata, 15-11 patutlah Melaka jatuh pasal Portugis mai pakai senapang. Orang Melaka pakai lembing dengan kerih saja. Mana boleh lawan? Ini masalah kerana tak faham sejarah. Saya akan tunjukkan nanti betapa dalam catatan Alfonso sendiri, dia kata masa kami naik ke darat, kami ditembak oleh sniper Melaka. Tembak, itu perkataan yang diguna. Ditembak oleh sniper. Takkan guna caplung. Kan? Sudah tentulah orang Melaka sudah ada istinggar ataupun bedil, disebut bedil istinggar. Orang Melayu dulu tak sebut senapang. Senapang tu selepas ada Spanyol datang, senapong. Jadi orang Melayu pun panggil senapang. Sebelum tu tak ada istilah itu. Orang Melayu panggil bedil.
Sampai hari ni orang Kelantan, Terengganu sebut bedil. Bedil. Kan? Istinggar tu espingarda. Itu Portugis. Kita sudah ada bedil. Sebab itu kalau dalam manuskrip lama disebut ubat bedil. Kitab ilmu bedil. Bedil itu perkataan lama. Kan? Celaru dengan perkataan tu, penyudahnya buat kesimpulan orang Melayu guna kerih dengan lembing. Punya bodoh tuan-tuan. Padahal kita sudah ada senjata api, dan menurut catatan Alfonso lagi di dalam The Commentaries of the Great Viceroy, dia kata senjata api buatan Melaka itu kualitinya lebih baik daripada senjata api kami, malah setanding kualitinya dengan senjata api buatan Jerman. Bukan saya kata, Alfonso kata. Tapi puak ni oleh sebab tak baca, dia duk kata orang Melaka pakai keris itu. Memang keris itu lambang jati diri orang Melayu. Memang keris itu adalah merupakan senjata orang Melayu. Tetapi bukan itu sahaja senjata orang Melayu. Memang bangsa lain tak ada keris. Bila sebut keris, mesti alam Melayu. Pasal apa orang Melayu suka sangat keris? Sebab keris adalah lambang jantan. Tembak dari jauh, sembunyi belakang pokok, itu bukan anak jantan. Anak jantan macam mana? Hamai dekat, kita bertikam. Keris adalah close range stabbing weapon. Maknanya kena mai berdepan. Itu baru anak Melayu. Kan? Orang Melayu bab tu cukup suka mai berdepan. Kita berkelahi sungguh-sungguh. Bab berkelahi nombor 1. Peralatan rumah. Ini lagi satu manifestasi ketamadunan Melayu. Gobek api hari ni sampai hari ni masih lagi ada pameran senjata api di Akademi Pengajian Melayu Universiti Melaya. Gobek api. Gobek api. Tudung saji, ada orang buat master tau, tudung saji. Buat master, dia kaji tudung saji Melayu tu. Sebab masa tu tak ada peti air. Pasal apa? Gulai lambat basi. Dia bubuh bawah tudung saji. Pasal apa? Tudung saji dulu lambat basi. Masa tudung saji tu dibuat dengan daun pandan dan sebagainya. Yang boleh dikata breathable, yang boleh masuk keluar udara dengan ketinggian tertentu, dengan keluasan tertentu, dia boleh mengekalkan makanan, tak basi. Tukar buah plastik sat je basi. Nampak? Habis tak cerdik macam mana tu? Penapis ayak ni sebelum ada kowe lagi, nenek moyang kita sudah ada pun penapis ayak yang dia tebuk batu kapur. Tuang ayak dalam tu, pagi esok ambil kan, tuang ayak tadah, pagi esok ambil, dah jernih dah. Kowe tak ada lagi. Tekstil dan busana. Tekstil kita, kain limar, kain cindai. Cindai tahu cindai? Tak pernah dengar. Dengar pun lepas Siti Nurhaliza menyanyi cindai tu bagi tahu. Tanya kain cindai tu apa, tak tahu, tanya Siti. Kain cindai ni adalah kain yang ditenun daripada herba, daripada serat pokok. Orang Melayu dulu serat pokok, sekarang ni saya tak tengoklah, tak nampaklah yang di Semenanjung. Tapi kalau kita ke Indonesia masih ada kain yang ditenun daripada daripada fiber, serat nenas. Selalu orang pergi beli itulah bagi anak dara pakai sandin. Hari ni orang dulu dia buat serat nenas, dia buat daripada serat pokok pisang. Malah ada yang buat daripada serat herba. Maka kain itu jadi ubat.
Sebab itu dalam sejarah bertikamnya tuah jebat tu, ya, dalam cerita itu, saya tak tahulah sejarah ke tak, tapi dia sebut cerita tuah bertikam dengan jebat tu, kan, apabila akhirnya dah bersilat sana lompat sini, bukan, mengelak sana mengelak sini, akhirnya terkenalah keris Taming Sari itu ke perut jebat. Apabila jebat lompat, tuah tikam di belakang tirai itu terkena. Bila masuk keris ni dalam perut kita, dalam badan kita, darah tak berhenti. Ini bisanya keris. Keris ni orang mati sebab darah tak berhenti. Darah tak mau berhenti. Itu bisa keris tu. Jadi apa yang jebat buat? Jebat mengambil kain cindai daripada dinding istana itu, diikat pada lukanya. Oleh sebab kain cindai itu ditenun daripada serat herba, maka dia ada penicillin. Dia membekukan pendarahan. Itu sebab dalam hikayat Hang Tuah itu dia katakan jebat hidup lagi 3 hari 3 malam lepas tu. Yang dia mengamuk tu, dia cari siapa dia tali barut sultan, dia nak bunuh. Pasal puak ni kuat fitnah. Ini kain cindai, kan, tekstil. Lepas tu busana kita pula, busana Melayu. Orang Melayu dia bukan pakai saja, dia ada dia punya falsafah. Saya cerita buat falsafah baju Melayu, puak tu pakai ambil buat TikTok pula lah. Lah ni orang Melayu tak kenal antara baju Melayu dengan kurta. Nak pakai kurta tak ada masalah, pakailah. Saya tak kata salah. Tapi jangan kata itu baju Melayu kalau dia kurta. Beza dia pesak dengan kekek. Kalau tak ada pesak, tak ada kekek, itu bukan baju Melayu. Baju Melayu dia mesti ada pesak dan kekek, baru namanya baju Melayu. Kalau tak ada pesak kekek, namanya kurta. Tak usah panggil dia baju Melayu. Ini beli kurta, habaq kat orang kata aku beli dah baju Melayu. Habis bercelaru orang muda. Kurta baju Melayu. Lepas tu ada tanya, apa siapa lah ni orang tak mau buat baju Melayu lah. Mana saya tahu dah, dia malas nak buat. Kurta senang, jahit terus je. Tak payah susun dia punya pesak tu. Jadi orang Melayu buat tu ada sebab. Dia buat 5 butang pun ada falsafahnya. Kalau butang 1 pun ada falsafahnya. Dan dia buat 3 poket. Dia nak buat 4 pun boleh poket, tapi dia tak buat 4, dia buat 3. Sebab ada falsafah dia. Jadi ini tamadun yang cukup tinggi, yang segala-galanya ada perkiraan, ada falsafah di sebaliknya. Tradisi lisan, pantun, gurindam, syair, nazam, tromba, ni semua kita tak tahu dah ni. Yang tahu pantun je, yang tahu pantun je, gurindam pun tak tahu. Syair barangkali tahulah kan, pernah dengar sikit-sikit. Nazam tak tahu dah, tromba lagi lah tak tahu. Ini yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Seni persembahan, muzik, tarian, nyanyian, permainan, congkak, gasing, tui, sukan, sepak raga. Bukan takraw, takraw tu kemudian, sepak raga. Pertanian dan peternakan, ini juga ditinggalkan oleh orang dulu-dulu. Perikanan, perubatan, herba kita urut. Orang Melayu paling kuat adalah urut. Urut. Bangsa lain tak ada, tak reti. Urut tergeliat, urut patah. Patah ni, patah kan. Patah ni kalau pergi hospital di simen je. Buh simen bang sebulan.
Buka simen tu tangan pendek sebelah, kecut sebelah. Dia gaduh tanya doktor, awak pendek sebelah. Doktor kata mana tahu. Patah ni bawa pergi kat Bomoh Melayu, dia hurut sikit-sikit. Dia kata tak apa, elok lah. Minggu depan pergi x-ray pula, tengok dah bercantum dah. Yang ini yang modern science tak boleh explain. Tapi kepandaian ini ada pada orang Melayu. Tergeliat silap orat tersimpui, semua boleh urut belakang. Orang putih mana boleh urut? Tarik mengkarung. Kan? Tarik mengkarung tahu kan? Bahasa surat kata simpui bewok. Siapa buat kerja pergi duduk simpui bewok tak tahulah. Nak tangkap bewok pun payah, tambah nak simpui. Betul tak? Kita tengok perjuangan Melayu silam, gangguan Burma dan Thai abad 15-19. Ini banyak gangguan daripada Burma. Orang Melayu perang untuk mempertahankan kawasan kita tu. Ada kala kita menang, ada kala kita kalah. Perang Melaka dengan Portugis 1511 sampai 1528. 1528 itu Melaka. Sebab selepas daripada itu disambung oleh Johor. Perang Johor Riau dan Selangor dengan Belanda 1740 1786. Ini cerita orang Melayu, cerita perang. Perang Kedah dengan Siam 1821. Ini yang saya dengan Herman, dengan Profesor Murad Marikan duk cerita ni. Ni pun yang jadi tak tentu arah sampai bawa masuk dalam parlimen. Tak ada benda lain ada nak bincang. Perang Kedah dengan Siam dan Inggeris, dua superpower, 1826 sampai 1842. Satu-satunya bangsa yang lawan dua superpower serentak adalah orang Kedah, orang Melayu. Tapi perang ni bukan orang Kedah saja, orang Melayu. Sebab Kedah bersama dengan bantuan daripada Aceh, daripada Siak, daripada Indragiri, daripada Perak, daripada Pahang, Terengganu, Kelantan. Sebab tu ini adalah merupakan perang, sebenarnya perang orang Melayu dengan dua superpower. Vietnam dia perang dengan dua superpower juga, tapi tidak serentak. Mula-mula dia lawan dengan Perancis. Dia kalahkan Perancis di Dien Bien Phu. Tentera Vietnam, Viet Cong ini di bawah pimpinan General Nguyen Giap. Dia kalahkan di Dien Bien Phu. Maka Perancis sebagai superpower pada masa itu berundur dengan maruah yang jatuh. Keluar Perancis, mai pula Amerika menyebuk, padahal tak ada kaitan dengan dia pun. Menyebuk pula, perang pula Vietnam dengan Amerika. Dia tak serentak dia satu lawan satu, satu lepas satu. Kedah ni dia lawan Siam berpakat dengan Inggeris. Bani Treaty, Persetiaan Bani tahun 1826. Selepas British dah sign dengan Kedah, janji dia nak bantu Kedah seandainya Siam serang. Tapi puak orang putih ni, janji dia tak boleh pakai langsung. Dalam dia janji dengan kita itu, dia pergi janji pula 1826, dia sign pula perjanjian dengan Siam bahawa dia akan menyekat serangan daripada Kedah untuk dapatkan balik negeri Kedah daripada Siam, dan dia akan bekalkan senjata kepada Siam seandainya diserang oleh Kedah. Jadi janji orang kafir mana boleh kita pegang. Tuhan dah bagi tahu dah. Kan, jangan percaya dengan janji puak ni. Gagah hidup percaya apa-apa. Perang Nanning dengan Inggeris 1831, Dol Said, Datuk Nanning. 1831 Nanning mengalahkan Inggeris. Dan inilah perang yang mana Inggeris, British kalah
kali pertama British kalah di luar Eropah. 1831 tu. Sebab itu Queen Elizabeth masa dia naik takhta, lawatan pertama dia ke Malaya masa itu, apabila dia turun saja kapal terbang, dia diperkenalkanlah oleh Perdana Menteri masa itu, Chief Minister masa itu, diperkenalkan kepada pembesar-pembesar, dan ditunjuklah salah seorangnya adalah Datuk Naning. Jadi Queen Elizabeth nak tahu sangat pasal Datuk Naning. Dia kata, who's Datuk Naning? Which one is Datuk Naning? Sebab dia baca dalam catatan sejarah mereka bahawa Datuk Naning ni lah yang mengalahkan British kali pertama British kalah dalam perang di luar Eropah. Tapi tentulah Datuk Naning tu Datuk Naning yang lain dah. Sebab itu dah zaman lain dah. Yang ini, yang Dul Said ni 1831. Tapi inilah peperangan yang mana Inggeris kalah. 1832 perang Nanning yang kedua, Nanning kalah sebab Rembau belot. Rembau dirasuah oleh British masa itu, dan mereka mendedahkan rahsia Dul Said. Maka Dul Said kalah dalam perang Nanning yang kedua. Orang Melayu ni bab rasuah nombor satu. Ini sebuah buku yang ditulis oleh Sherrod Osborne. Dia adalah merupakan nakhoda di atas kapal British, dan kapal inilah yang mengepung tentera Kedah, pejuang Kedah di laut. Siam serang kod darat, British serang dari laut. Ini catatan dia sendiri. Kalau saudara-saudara tak percaya, boleh baca buku ni, The Blockade of Kedah in 1838 in Malayan Waters. Bagus orang putih ni dia tulis. Cuma kita aja tak mau baca. Perjuangan-perjuangan Melayu silam. Penentangan Pahang terhadap Inggeris 1890-an. Penentangan Terengganu terhadap Inggeris 1928. Yang Pahang tu itulah yang Mak Kilau tu. Penentangan Terengganu, ini Tok Kupaluh. Syekh Abdul Rahman Limbung, anak murid dia. 1928. Penentangan Pasir Putih, Tok Janggut terhadap Inggeris 1915. Kita duduk sibuk tulis Tok Janggut, Tok Janggut. Jarang kita tulis ini adalah perjuangan Tok Guru. Dia Tok Guru sebenarnya, Tuan Guru. Tuan Guru Haji Muhammad Hassan. Nama dia Haji Muhammad Hassan. Kita duduk panggil Tok Janggut je. Bin Panglima Munas. Dia mengaji di Makkah masa itu, dan dia bawa balik semangat fatwa daripada Mufti Istanbul. Sebab masa itu Osmaniyah dihimpit, diserang oleh British. Maka Mufti Istanbul mengeluarkan fatwa, barang siapa menentang British, seandainya dia gugur, maka gugurnya itu adalah gugur syahid. Jadi Tok Guru ni dia balik ke Pasir Putih, dia keluarkan fatwa yang sama. Dia kata kita lawan British ni sebab British duk kacau kita orang Islam. Andainya kita mati, maka mati kita adalah mati syahid. Lagi kelang kabut buat tu, punya takut. Dan kita pun tulis, saya tulislah Tok Guru, berat sangat ni, tulis Tok Janggut dah. Sampai keluar duk faham Tok Janggut. Padahal yang di depan dalam perjuangan menentang penjajah dan pencerobohan adalah merupakan orang agama. Begitu juga dalam perang musuh bisik itu. Yang terlibat dalam perang itu adalah Syekh Samad Falimbani, Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Samad Falimbani gugur dia dalam perang Hatnyai. Kepalanya dicantas dan dibawa ke Bangkok. Badannya dikebumikan, ditanam di Bantrang. Sampai hari ini ada. Di kampung Bantrang, Selatan Tai. Kita tak cerita pun kan kat anak kita, kat cucu kita. Nak cerita lagu mana kita pun tak tahu. Lepas tu kita gaduh, awak lah budak ni duk nak jadi Ultraman. Ya tak? Ini saya kata soal jati diri. Pemuda kena cari balik, faham balik sejarah kita.
hidup balik sejarah kita supaya generasi seterusnya itu faham siapa kita. Jangan bercita-cita nak jadi Ultraman. Ya. Penentangan Mat Saleh di Sabah 1897. Penentangan Syarif Masahur di Sarawak 1855-1861. Perjuangan, perang. Perang ni gadai nyawa. Ya. Bukan main-main. Penentangan Rosli Dobi 1949, budak sekolah Rosli Dobi ni. Ya. Persatuan dia nama Rukun 13. Dia tikam Duncan Stewart, dengan pisau melanau yang disembunyikan dalam lengan baju Melayu. Ditikam bertubi-tubi. Duncan Stewart adalah resident British di Sarawak, resident yang kedua. Biadabnya, lebih kurang biadab Bush yang dibunuh di Pasir Salak tu. Ditikam bertubi-tubi. Dia kena tangkap bersama dengan beberapa orang lagi. Antaranya ialah bapa kepada Dayang Sofia tu. So Dayang Sofia lah yang menikah dengan Haji Sattar. Takkan tak tengok seniman bujang lapuk. Tu bapa Dayang Sofia tu, Dayang Musidi. Seminggu lepas itu mati Duncan Stewart kerana pisau melanau itu sudah pun diletakkan racun. Daripada Sarawak bawa ke Singapura, tak dapat diubati, mati dia. Dan kerana dendam itulah maka Rosli Dobi dan kawan-kawannya itu dalam Rukun 13 itu dihukum gantung sampai mati. Akhirnya Sarawak apabila sudah merdeka barulah mengisytiharkan dan mengiktiraf Rosli Dobi sebagai pejuang bangsa. Jadi ini yang saya nak tegaskan, bahawa perjuangan orang Melayu itu, kita kena faham sejarah kita, bahawa kita ini bangsa pejuang. Tidak henti, tidak henti-henti kita terlibat dengan perang untuk mengembalikan maruah dan kita punya nama baik. Sebab orang Melayu ni pantang dia maruah dia. Orang Melayu tak kisah nak ambil tanah, ambil ya. Kan? Nak main menumpang, main tumpang. Kita tak kisah. Tapi jangan sampai pijak maruah kita. Sebab bila pijak maruah kita, orang Melayu mengamuk. Ini manuskrip saya nak tunjuk. Manuskrip Ilmu Hisab Syekh Omar Nuruddin, Sungai Keladi, Kelantan, 1910. Yang ini ada di Museum UPM. Tahun 1910 Syekh Omar Nuruddin sudah boleh menulis rumus. Rumus ni maknanya formula. Dan formula dia ni sama dengan formula yang diajar oleh mathematician di barat. Syekh Omar Nuruddin ni tak pernah masuk universiti pun. Tapi inilah kepandaian nenek moyang kita. Dan kalau kita baca salah satu muka surat tu, dia kata bilangan yang majhul darab bilangan yang majhul menjadi bilangan yang maklum dalam bahasa lama Melayu. Apa dia tu? Kita baca boleh dah kan? Dah lah baca apa merangkak tentu arah. Sebab manuskrip ni dia tak ada titik. Dan kita tanya pakar-pakar bahasa ni, bahasa silam, dia kata bilangan yang majhul maknanya unknown. Unknown darab kali times unknown equals to known. Dalam istilah matematik, negatif kali negatif jadi positif. So sama dengan apa yang diajarkan di barat sampailah ke hari ini. Jadi itu sebab saya buat museum ni, saya bawa manuskrip ini letak. Barang siapa budak Melayu yang kata matematik susah, mai tengok ni. Moyang kita tahun 1910 lagi sudah boleh menulis sebuah kitab manuskrip matematik. Dulu tak sebut matematik, namanya ilmu hisab. Sekarang disebut matematik, ilmu alam, sekarang disebut geografi. Kan? Dulu disebut tawarikh. Bukan tarawih, tawarikh.
Sejarah. Ya, dulu disebut khutubkhanah, sekarang disebut library. Ya. Manuskrip sifat 20, yang ini pun saya tunjukkan di muzium tu. Ya. Yang ini Syekh Yusuf Ahmad, Pulau Pinang, 1912. Apa tu? Ya. Apa tu? My map, peta minda. Ya, peta minda. Tony Buzan kata dialah yang menghasilkan peta minda. Bohong. Ya. Bila dihasilkan? Dalam tahun 1960 panggil. Sebab 1912 dia tak lahir lagi. Kita 1912 sudah ada peta minda ini. Cuma kita tak panggil saja peta minda. Kan? Kementerian pun sibuklah jemput dia mai, suruh buat latihan bayar berpuluh ribu. Kan? Segenap hotel cikgu-cikgu kita. Kursus apa? Kursus peta minda. Tengok manuskrip lama dah ada. Ini moyang kita. Yang kata tak pandai tadi tu. Syekh Ahmad Bashir ni lagi tua, 1810. Apa tu? Kat tepi-tepi tu. Bukan peta minda tu, tepi-tepi tu. Footnote. Dia kata footnote sistem nota kaki. Kan? Dah lama dah kita ada. Ya. Tapi siapa peduli? Tak tahu pun. Kitab Adab Raja-Raja abad ke-18. Adab Raja-Raja. Ya. Nak jadi raja kena ada adab. Ya. Mana ada negara lain yang menulis kitab untuk dia punya king, dia punya emperor. Kita sudah ada kitab yang bagi tahu raja, kamu jadi raja, ini benda yang patut kamu buat, ini benda yang tak boleh kamu buat. Kitab raja-raja abad 18 lagi. Ya. Tajus Salatin, Mahkota Raja-Raja, ditulis oleh Bukhari Al-Johari, abad ke-17 lagi. Sebab tu saya suruh siapa yang nak jadi menteri, siapa nak jadi YB, bacalah. Ya. Kitab-kitab ini. Ada garis panduan, guidelines, manual untuk jadi pemimpin. Baru tak kelakabut. Ini tak tentu arah. Ya. Buat kenyataan media lah, tak tentu arah. Kesian kadang-kadang saya tengok. Ya. Nasihat kepada raja. Nasihat. Siapa berani nasihat raja? Kita bukukan Nasihat Al-Muluk 1821. Nasihat kepada raja-raja. Tamadun apa ini? Sampai begitu lengkap. Ya, tamadun Melayu. Tamadun saudara-saudara. Ini kapal. Ini ya. Tapi ini adalah merupakan artis expression. Kapal yang dikatakan mendam berahi itu. Ya. Ini dalam surat khabar. Dia yang depan tu, yang tajam tu, itu ramming beam yang digunakan untuk melanggar kapal lain. Apabila bertembung di laut, maka diturunkan layar, kemudian pendayung tu akan mendayung kapal itu untuk pergi rempuh kapal di depan, dan prajurit di atas kapal ni akan lompat masuk ke kapal depan dan bertempur, sama ada menggunakan keris ataupun sundang ataupun tarkul. Tarakul, pistol tu. 6 jahanam yang Lakshmana Damburi pakai tu. Itu dah. Pasal apa orang dulu tak suka guna senjata api tu? Lambat. Dia peluru sebiji, bubuh kena lantak. Ada dia panggil senapan lantak. Kena lantak, lepas tu tembak, tum. Kawan tu elak, tak kena dah lah. Kan? Bila tak kena, naik isi pula. Sementara kita nak lantak, dia dah main dekat. Sebab itu tak popular. Boleh guna di peringkat awal untuk menakutkan musuh. Tapi kalau tak kena, dia akan maju. Ataupun ramai, kena mungkin seorang, yang lain tu maju lagi, kita terpaksa guna senjata lain. Ini model.
Ini Viking punya, sebab dikatakan bahawa susur galurnya itu daripada Turki, dan Turki mengadaptasi daripada Viking. Orang barat panggil Galis, Turki panggil Goli, yang kita sebut Goli juga. Ini Viking punya. Ini dalam manuskrip, lukisan dalam manuskrip. Jadi beginilah rupa bentuk kapal mendam berahi itu. Ini perbandingan antara jong, yang ini jong Cina ya, Ming, dengan kapal daripada Portugis, Vasco da Gama. Dan kita tengok berapa besarnya jong. Walaupun yang ditunjukkan di sini adalah jong Cina, tetapi jong sebenarnya adalah kapal orang Melayu. Perkataan jong itu sendiri adalah perkataan Melayu. Sebab itu ada banyak tempat yang dinasabkan kepada jong. Umpamanya Pulau Jong Besar, Jong Inai. Jong itu perkataan Melayu, tapi orang Melayu tak erti. Dia kata jong tu Cina punya. Bila kita tanya Cina, Cina kata tak ada dalam istilah kami jong. Bahasa Inggeris disebut the Chinese junk, merujuk kepada kapal yang begitu besar dengan layar yang begitu banyak. Orang Melayu dulu-dulu dia pakai jong ini kerana masa itu orang Melayu merupakan transporter yang membawa barang, ambil upah bawa barang ataupun bawa orang. Satu jong boleh bawa 800 orang. Itu yang dikatakan merong mahawangsa. Merongnya bukan merong. Merong mahawangsa itu transporter. Dia bawa daripada barat ke timur, daripada timur ke barat, begitu. Lama kelamaan makin ramai orang, makin banyak port, makin banyak pelabuhan. Bila makin banyak pelabuhan, pelayaran tak perlu jauh dari port ke port, dari pelabuhan ke pelabuhan. Maka keperluan untuk kapal besar semakin berkurangan. Sebab itu orang Melayu buat kapal yang lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, begitu. Sebab kapal besar ni nak kendali susah, dan tak boleh masuk rapat pun. Dia kena di laut dalam. Kemudian perlu malim untuk bawa. Berhenti, lepas itu kena punggah masuk dalam kapal yang lebih kecil ataupun tongkang. Jadi oleh sebab itu semakin hilang populariti dan demand untuk buat jong yang besar-besar. Maka orang Melayu pun makin kecil, makin kecil, makin kecil lah. Kan? Makin banyak pelabuhan, makin dekat jaraknya. Ini outrigger ni sampai sekarang digunakan dalam dunia. Dan outrigger ni adalah semua orang mengaku bahawa ini adalah merupakan sumbangan orang Melayu kepada dunia pelayaran. Outrigger tu yang dia nak balancekan kapal. Begitu juga dengan layar yang membolehkan kapal Melayu itu berlayar sama ada mendepani ataupun di belakang daripada angin. Jadi tak payah tunggu monsun ke apakah, kita boleh membelah badai, membelah angin. Itu hebatnya orang Melayu dulu. Sebab tu orang Melayu ni dengan laut seperti isi dengan kuku. Sebab tu orang Melayu tempat dia ni dipanggil tanah air, sebab dia menguasai tanah, dia juga menguasai air. Orang Arab sebut tanah aja, air tak mau. Orang Eropah pun sebut motherland, fatherland. Arab kata watan, watan merujuk kepada tanah. Orang Melayu kata tanah air, ini tanah airku. Bukan tanah saja, ayak pun hakku buat. Jangan main-main. Jadi kalau dah ambil ayak, bayar. Sebab tanah buat aku, ayak buat aku. Ini masuk ni pula lagi. Tak ada kaitan dengan yang hidup ataupun yang mati. Tapi memang bangsa kita menyebut tempat kita ini tanah air. Bila tanah air nak menguasai air, maka kita perlukan kapal. Dan akrabnya Melayu dengan kapal sehingga disemadikan, diabadikan simbol kapal itu pada senjata yang paling
Sinonim dengan orang Melayu, iaitu keris. Sebab itu pada keris itu, ya, sampirnya itu dalam bentuk kapal. Nah, kemudian diletakkan paling hampir dengan hatinya, ya. Diletakkan di pinggang, diselitkan paling dekat dengan hati. Sebab itu sinonimnya keris dengan orang Melayu. Kalau dia tak buat bentuk macam keris tu pun tak apa. Tapi dia nak buat juga. Sebab apa? Sebab dia nak abadikan, ya, kapal itu, ya. Sebab Melayu itu adalah bangsa layar. Saya nak kena berhenti dah ni, tak nak masuk asap dah. Ini dalam manuskrip. Dan kita bukan hanya belayar, kita buat kitab dia. Kitab ilmu pelayaran. Orang tua-tua dulu bukan belayar saja pandai, dia tulis lagi cara nak belayar macam mana. Nakhoda kerjanya apa? TOR, term of reference. Apa? Awak-awak apa terms of reference-nya? Ya. Lengkap. Orang putih dia belayar, dia main ke sini, dia tengok kita dah ada kitab. Kita dah ada undang-undang pun. Kita ada undang-undang laut. Ya, undang-undang laut Melaka. Ya, undang-undang laut Bugis yang ditulis oleh Amanagapa. Dia ambil dan kemudian sampai hari ini dimodifikasikan, sampai hari ini diamalkan peraturan laut Amanagapa yang ditulis oleh orang Bugis itu. Pasal mereka belayar saja, tak ada undang-undang. Sebab tu dia boleh mabuk dan sebagainya. Kalau ikut undang-undang pelayaran, dalam kitab ilmu pelayaran kita, mencarut atas kapal pun boleh kena hukum. Begitu tinggi tamadun kita. Apalagi kalau mencetuskan pergaduhan atas kapal. Ya. Jadi ketua dalam pelayaran itu, ketua dalam ekspedisi satu pelayaran itu Laksmana, Admiral. Karena itu kan ada lagu Laksmana Raja di Laut. Sebab apabila di laut, dia boleh menjatuhkan hukuman. Dan jatuh hukuman itu berdasarkan peraturan-peraturan yang bukan hanya kita buat tetapi kita tulis pun. Yang ni saya cakap lama dah pasal orang yang pertama mengelilingi dunia, orang Melayu. Ini saya ambil daripada Straits Times Singapore. Bukan saya claim main-main saja. Ya, Straits Times Singapore selepas buat kajian dia kata the first man to sail around the world was a Malay, merujuk kepada seorang Melayu yang dibawa oleh Fernando de Magallanes, Ferdinand Magellan. Jadi saya cerita benda ni tak tentu arah. Yang bisingnya puak-puak bukan Melayu tu, tak ada kaitan pun dengan mereka. Tergedik-gedik marah, kata saya tipu dan sebagainya. Apa kaitan dengan hampa? Aku cerita bangsa aku. Yang hampa terkejut dengan apa saya? Ya, saya bukan menghina mereka pun. Ya, dan bukan saya reka, sebab ini adalah merupakan catatan. Dan banyak kajian-kajian yang dibuat, tulisan-tulisan, puak bengong tu tak baca. Ya. Yang tu di laut, di darat tengok. Ya. Moyang kita naik Bentley. Bukan Myvi, bukan kancil, Bentley ni gajah. Mahalnya. Ya, tu nampak. Maintenance tinggi. Ya. Model mengamuk mampu mau dia buat perangai, Bentley kan buat perangai kan senang. Nampak? Ni nampak. Ini dah moden ya, sebab ini ada kamera dah. Ini dalam salah satu istiadat di Kelantan. Ya. Banyak lagi lah. Tapi masa dah cukup. Saya nak berhenti di sini dulu. Kalau saudara-saudara pemuda-pemuda masjid ini mau tahu lebih mendalam, boleh insya-Allah marilah ke UPM tu, saya tunjukkan koleksi yang ada di dalam artifak di muzium yang saya buat tu, dan sambil-sambil itu saya boleh sambung cerita ni lagi, supaya betul-betul mantap dalam diri saudara-saudara sebagai generasi pewaris. Baru-baru ni kita bawa Panglima Angkatan Tentera Darat datang. Saya tunjuk kat dia, saya tunjuk bedil itu, bedil Melayu, the Malay Musket abad ke-17 yang saya beli balik daripada Netherlands, harga dia 45,000. Depa curi gitu aja. Bila kita minta dia suruh beli. Tak apalah. Saya bawa balik selaras letak di situ. Jadi Panglima Tentera ni tengok, dia kata, "Saya nak pastikan
Kadet-kadet dalam angkatan tentera mari ke muzium ini untuk naikkan dia punya semangat. Saya kata bagus. Mainlah. Nak suruh saya cerita boleh. Bagi naik semangat. Jangan mengamuk, sudahlah lepas tu. Payah pula lah nak kena ambuih telinga pula suruh berhenti. Okey. Saya mohon untuk berhenti di sini. Mana Ustaz Usuk? Saya nak serah balik majlis ni, sebab lagi nak masuk waktu dah. Jadi kalau ada salah silap saya minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan apa yang kita sembang petang ni sambil-sambil mengantuk ni dapatlah dimanfaatkan. Terima kasih di atas perhatian, mohon maaf di atas keterlanjuran. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.